Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Minda Tani, Biar Tanam Sampai Jadi. Video kali ini nak bawa kawan-kawan nak survey pH tanah dekat kawasan ladang dan juga kesuburan tanah dengan bahagian soil. Ni kita cek pH tanah dulu ke? Kita ambil je sampel tanah. Ambil sampel tanah dulu lah. Nanti kita orang bawa balik sebab banyak ni. Kita bawa balik untuk cek sampel ni nak cari pH lah. Wah, ambil tak dalam Ambil kita orang okey, kalau pokok macam pokok durian, kita ambil 0 sampai 25 cm. Lepas tu tekan lagi ke bawah tu ambil pula sampai 50 cm. Untuk tahu atas tu cukup dah lah. Untuk pokok durian sajalah. Kalau bukan, kalau pokok berbuah ni kan, pokok berbuah ni memang kita ambil 2 kedalaman. Kalau pokok setakat macam jagung apa semua tu kita ambil sikit dah. Kita ambil sikit, kita ambil 0 sampai 25 lah. Sebab akar dia pergi sampai 25 cm kan. Macam ni kita punya ni dah 10 cm je. Oh, tu 10 cm. Kena akar kan. Wah, cedera dah akar. Oh, dia kena tanda pada plastik ni lah. Yelah, nanti senang kita tahu yang mana berapa kedalaman dia semua. Jadi kita tengok dia punya apa dia punya pH. Kalau penyakit kita buat tak? Kalau penyakit itulah serangga kulat je. Dia tak adalah kena hawa teruk macam yang dekat yang kat taman pertanian tu. Kait. Yo. Ambil lah. Ni. Okey. Satu. Ni pulasan ni. Signboard dia. Tahun 98. Maknanya umur pokok dah 22 tahun. Clone Hawk 94. Pulasan. Kena buat rawatan semut dan juga anai-anai pun ada. Betul. Okey, kepada kawan-kawan, kita telah saksikan video sedutan video saya dengan bahagian soil, iaitu bahagian pengurusan dan pemeliharaan sumber tanah lah negeri Pahang. Mengambil sampel tanah untuk cek kesuburan tanah serta ingin memberitahulah pada kawan-kawan yang mempunyai ladang, mempunyai dusun, okey, pada petani peladang yang mana ada pokok, ada tanaman, boleh panggil bahagian pengurusan dan pemeliharaan sumber tanah, iaitu bahagian soil. Kita di Jabatan Pertanian, geng-geng kita orang, kita panggil bahagian soil lah. Bila bahagian soil, dia tahulah bahagian yang mana kan. Okey, panggil dia orang, berbincang macam mana kaedah dan cara untuk dia orang datang untuk survey tanah lah. Ini sangat penting. Ini sangat penting lah. Tanah sangat penting pada tanaman. Merupakan tunjang utama untuk tanaman kita. Jadi saya pun sendiri pun di Jabatan Pertanian panggil bahagian soil ni untuk cek pH tanah dan juga kesuburan tanah lah. Tujuan utama saya panggil diorang ni adalah kerana pokok-pokok yang tanah-tanah yang ada di stesen Bukit Goh Kuantan Pahang ni dah tanah dah lama kan. Bila tanah lama, maklumlah, bila mana kita apply baja organik, baja kimia, pokok bunga dia ni kurang lekat, jadi pokok tak berbuah, jadi pokok tak ada hasil lah.
Ni salah satu sebab tujuan utama saya panggil bahagian soil ni untuk cek pH dan juga kesuburan tanah. Okey, bila dia cek pH dan kesuburan tanah ni, dia boleh tentukan, dia analisa lah dalam di makmal mereka tu, dia boleh cek lah berapa kadar baja yang perlu kita apply pada pokok untuk diberikan kepada tanaman. Sebagai contoh, kalau sekarang kalau kita tengok buku kan, pokok-pokok yang dah 10 tahun, 15 tahun kita apply 10 kilo baja per pokok per tahun. Tapi sebenar-benarnya pokok ni memerlukan dalam 15 kilo. Jadi kita panggil bahagian ni, dia akan cek lah berapa kadar yang sepatutnya pokok ni perlukan baja. Jadi saya ada beberapa cadangan, bahagian soil ada beberapa cadangan lah. Jadi saya ada buat catatan sedikit. Nanti saya takut saya lupa. Jadi ni okey. Jadi saya kongsilah pada kawan-kawan yang mana ada kebun, bolehlah panggil dia orang kan. Pergi bahagian negeri, bahagian soil negeri masing-masing lah. Kalau yang daripada tanah yang ada kat Pahang ni, boleh rujuk di Komplek Tun Razak Indra Mahkota. Boleh naik tingkat 2, jumpa bahagian soil lah. Nanti dia akan terangkan lah apa yang perlu kita lakukan. Okey, cadangan-cadangan daripada bahagian soil ni ada beberapa cadangan lah yang sempat saya catat dan saya kongsikan pada kawan-kawan lah. Yang pertama, penggunaan kapur. Jadi kita kena buat aktiviti pengapuran lah. Gunalah kapur JML atau dolomite. Tak kisah, antara dua ni boleh guna. Jangan guna kapur buat rumah tu. Jadi guna kapur pertanian lah. Boleh dapatkan di kedai-kedai yang jual alat-alatan pertanian lah. Boleh dapatkan di kedai-kedai pertanian. Okey. Bila kita cek kesuburan tanah, cek pH tanah, rupanya tanah kita masam. Jadi kita kena buat pengapuran untuk naturalkan tanah kita ni kan. Jadi kena buat pengapuran. Kita boleh tak cek pH, kita tabur je. Tapi kita tak tahu berapa kadar yang sepatutnya kita kena buat pengapuran. Jadi ini salah satu sebab kita kena buat kesuburan tanah ni lah. Kena cek pH tanah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan plant booster. Di samping kita guna baja fizikal, kita kena apply juga plant booster. Sekejap, ada bunyi motor. Okey, plant booster ni dia macam bahan tambah makanan lah untuk pokok, suplemen untuk tanaman. Jadi baja fizikal kena apply juga, apply juga. Tapi plant booster, penggunaan plant booster pun digalakkan untuk kita guna. Di samping itu, penggunaan kompos pun sangat-sangat digalakkan pada tanaman. Tak kisahlah tanaman kecil, masih kecil ke masih besar ke, kita guna kompos lagi bagus. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah penggunaan baja kimia lah. Kita tidak lupa juga penggunaan baja kimia perlu juga kita gunakan. Kita penting cadangan daripada bahagian soil ini penggunaan P dan K, iaitu fosforus dan juga kalium. Okey, fosforus ni untuk pembentukan dahan dan juga akar. Kalium untuk pembentukan bunga serta buah. Itu asas lah, kawan-kawan kena tahu asas. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, yang keempat adalah penggunaan baja folia. Baja folia, kalau pada saya stesen kita memang biasa kita guna apply baja folia lah. Kita campur dengan racun serangga dan kulat kan. Kita akan sembur di keseluruhan pokok, daun dan juga dahan dan juga baja folia ni. Dan yang terakhir adalah penggunaan baja organik. Baja organik ni pun sangat penting lah, baja tai ayam yang proses. Jangan menggunakan baja tinja haiwan yang tak proses. Kita digalakkan menggunakan tinja yang dah siap proses. Okey, itu sajalah sedikit sebanyak cadangan daripada bahagian soil. Dan juga saya kongsikan kepada kawan-kawan. Nanti di bawah description video ini saya kongsikan ada 4 kategori baja yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama baja organik, baja kimia,
Itu baja galian dan mineral. Keempat, baja organik sintetik. Nanti saya kongsikan di description di bawah. Nanti kawan-kawan boleh tengoklah takrifan 4 kategori baja ni. Jadi itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya kepada kawan-kawan. Diharap video ini bermanfaat dan kawan-kawan boleh share agar lebih ramai lagi mengetahui tentang teknologi pertanian. Okey. Terima kasih pada kawan-kawan yang subscribe, view, like, komen serta share. Pada kawan-kawan yang belum subscribe, anda bolehlah untuk subscribe dan tekan loceng bagi mendapat notifikasi video-video terbaru saya lah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani, biak tanam sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.